Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan perwakilan pembangkang, perwakilan kerajaan, seterusnya anda semua yang hadir pada hari ini. Selamat datang ke pertandingan akhir debat diraja kategori modeling Universiti Malaysia Sabah. Tuan Yang di-Pertua Dewan, usul yang dicadangkan oleh perwakilan Gombak. Dewan ini mencadangkan pengurusan sumber air di bawah bidang kuasa persekutuan. Maka hari ini sebenarnya mereka tidak mempunyai sebab yang kukuh untuk tunjukkan kepada anda semua mengapa cadangan mereka perlu untuk diterima wakil dewan. Kerana mereka tidak pernah pun menganalisis apakah kelemahan mekanisme sekarang sekaligus terus mencadangkan mekanisme sebenarnya mereka tidak pun tunjukkan kepada kita semua apakah kekuatan yang ada pada mekanisme cadangan mereka. Saya akan tunjukkan dalam penjelasan konseptual. Pertama, pengurusan sumber air kata beliau adalah berkenaan sistem urus air dan sebagainya. Tidak ada masalah. Tetapi masalah mula timbul apabila status quo yang diberikan oleh Perdana Menteri. Katanya ia diuruskan oleh kerajaan negeri. Kerana itu saya celah kepada beliau. Adakah beliau tidak tahu pada tahun 2005 bagaimana Parlimen telah meluluskan pindaan jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan yang memindahkan perkara-perkara berkaitan sumber air daripada senarai negeri kepada senarai bersama, iaitu dalam pindaan itu kerajaan persekutuan akan mengawal selia industri sumber air dari segi perlesenan dan kawal selia operator perkhidmatan. Maknanya hari ini mereka perlu tunjukkan bagaimana dalam keadaan campur tangan kerajaan persekutuan yang sudah pun ada ini masih lagi tidak menyelesaikan masalah. Barulah mereka ingin tunjukkan kesemua kuasa itu perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Itu masalah yang pertama. Dan yang kedua, sedar ataupun tidak, bagaimana senarai tugas bersama ini kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan adalah kerana kita mengamalkan konsep federalisme. Federalisme ini bagaimana kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri perlu bersatu, bekerjasama untuk menyelesaikan segala masalah. Dan saya kira perwakilan kerajaan tidak pernah membincangkan perkara ini. Dan kami akan tunjukkan apakah yang akan terjadi sekiranya konsep ini dilanggar dan kuasa ini diberikan 100% kepada bidang kerajaan persekutuan. Dan masalah kedua dalam cadangan mereka ingin mencadangkan kepada anda semua agar pemberian tugas ini diadakan secara berperingkat-peringkat. Pertama, kita serahkan dahulu negeri-negeri yang ada masalah. Masalahnya, mereka sendiri tidak menunjukkan apakah masalah pengurusan yang ada dalam negeri yang mengalami masalah pengurusan air. Dan yang kedua, kalaulah negeri-negeri yang lain itu tidak mempunyai masalah pengurusan air, kenapa perlu diberikan kepada bidang kuasa kerajaan persekutuan? Ini yang perlu ditunjukkan oleh mereka kepada sidang dewan. Dan hujah pertama berkenaan dengan elak pertindihan kuasa. Hanya bercerita kepada kita bagaimana ada Suruhanjaya dilakukan. Sedar ataupun tidak, tugas Suruhanjaya ini yang kita tahu adalah berkonsep bebas, tidak berpihak kepada kerajaan ataupun mana-mana. Maknanya ia adalah untuk mengimbangkan kuasa kerja. Dan bagaimana perkara ini boleh dijustifikasikan kepada oleh mereka adalah satu bentuk pertindihan kuasa, tidak difahami oleh kita semua. Baiklah, asas bangsangan kami begini. Kami percaya dan kami tidak mencadangkan kepada anda semua agar pengurusan sumber air di bawah bidang kuasa persekutuan. Kerana kami percaya kepada dua perkara. Pertama, kelemahan mekanisme cadangan mereka dan apa yang akan berlaku sekiranya kita terima cadangan mereka untuk kita berikan kepada bidang tugas kuasa persekutuan yang akan ditunjukkan oleh saya. Yang kedua, akan tunjukkan kepada semua apakah sebenarnya hasil positif, hasil pelaksanaan mekanisme yang kita amalkan dari dahulu hingga sekarang di bawah konsep federalisme. Sebelum hujah, Ya Muhammad, federalisme ini adalah konsep kerajaan persekutuan yang akan mengambil alih semua perkara. Dan adakah cadangan air hampir 2 bulan di Selangor ini bukan masalah? ya, memang bukan masalah sebab apa yang berlaku sekarang adalah ia sudah pun ada penambahbaikan untuk menyelesaikan masalah. Maknanya apa perlu tunjukkan? Apakah penambahbaikan yang dilakukan itu tidak berkesan sehingga kita perlu bergantung 100% kepada kerajaan persekutuan. Dan saya masuk kepada hujah. Cukup
untuk saya mengambil kata-kata daripada Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Datuk Zaini Ujang, dalam syarahan beliau bertajuk Perang Air, Sains dan Politik Pengurusan Air di Universiti Malaysia Sabah, yang mana beliau mengatakan bahawa pengurusan air dalam negara kita pada hari ini perlu diberikan perhatian yang lebih teliti, kerana menurut beliau sistem pengurusan air di Malaysia pada hari ini sudah berada dalam keadaan yang baik kerana lebih berfokus dan terancang, ditambah dengan seliaan kerajaan persekutuan dalam perlesenan dan kawal selia operator perkhidmatan. Maka suka untuk saya tunjukkan kelemahan yang akan berlaku sekiranya kita terima cadangan mereka. Pertama, kerajaan negara kita sudah bersetuju dengan perlembagaan bahawa akan mengamalkan konsep federalisme, iaitu kerajaan negeri dan kerajaan pusat akan diberikan bidang kuasa yang jelas dan perlu dihormati. Yang mana warga dewan, setiap kerajaan pusat dan negeri perlu menghormati konsep tersebut. Jika cadangan mereka ini diterima warga dewan, semangat federalisme ini akan lebih dimonopoli oleh kerajaan pusat dan tidak mampu mengintegrasikan wilayah untuk menjaga keperluan asas rakyat dalam isu air, seperti analisis yang dilakukan oleh Heng dalam bukunya Pengurusan Air untuk Rakyat dan meminimumkan krisis air untuk keperluan. Yang mana menurut beliau, melalui konsep federalisme ini seharusnya wujud kerjasama yang baik dan elemen bertoleransi dalam kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Tetapi kita tahu dalam elemen kerajaan itu terdapat pelbagai entiti seperti pemimpin, rakyat dan sebagainya. Kalaulah kita berikan 100% kepada kerajaan persekutuan sahaja, pasti akan ada yang tidak berpuas hati dan masalah pengurusan akan berlaku dengan lebih kerap. Contoh kelemahan yang seterusnya, bagaimana menurut Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Puang, beliau menyatakan kelemahan pengurusan kerajaan persekutuan semata-mata seperti pembayaran yang tidak efisien, kerja yang tidak mengikut spesifikasi, lewat dan berlaku pembaziran. Contoh yang berlaku pada tahun 2012, kerugian negara sebanyak 3.5 bilion atau mungkin lebih kerana kerajaan persekutuan ini memonopoli dalam melakukan sesuatu pembangunan. Dalam ujian pertama saya tunjukkan kelemahan sistem bidang kuasa kerajaan persekutuan sahaja yang melakukan kerja yang perlu dinafikan oleh mereka. Mohon membaca.